Babu karahiyat istiqbal al-qiblah 'inda qada'il hajah. Hal ini kita sudah baca dah dulu, dan sebahagian besar daripada huraiannya telah pun diberikan sebelum ini. Telah pun anda sebutkan pada majlis pengajian yang lepas berkenaan dengan mazhab dalam masalah ini, iaitu ada 8 mazhab semuanya, telah pun anda sebutkan sebelumnya. Ada lagi beberapa perkara yang belum disebut. InsyaAllah kita akan sebutkan pada malam ini. Yang pertama berkenaan dengan Salman. Riwayat daripada Abdurrahman bin Yazid an Salman qala qila lahu, berhubung dengan Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi Abu Abdullah bin Al-Islam, orang panggil juga Salman Al-Khair. Dia memeluk agama Islam ketika Nabi SAW pergi ke Madinah, dan wafatnya pada zaman pemerintahan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu di Madain pada tahun 36 Hijrah. Ada orang mengatakan bahawa umurnya lebih 300 tahun, 350 tahun atau lebih lagi daripada itu. Ada orang yang menyebut, tapi itu tidak sahih. Yang betulnya umurnya tidak melebihi 90 tahun. Itu yang betulnya. Orang yang mengatakan umur dia ni sampai 300 tahun lebih, itu adalah hakim. Tetapi ulama-ulama rijal kemudiannya bahas, dia kata tak betul, tidak lebih daripada 90 tahun, 80 tahun lebih-lebih lah. Perkara yang kedua, dikatakan kepadanya, sesungguhnya Nabi kamu telah mengajar kamu segala benda, hingga kan cara nak buang air besar pun diajarnya kamu. Ini orang-orang kafir kata, ataupun orang-orang Yahudi dan Nasara di Madinah. Dia kata memang Nabi SAW dia pun sebutlah begini, yakni di antaranya pada masa buang air dilarang kami menghadap kiblat, dan dia melarang kami beristinja dengan tangan kanan. Dia juga melarang kami daripada menggunakan kurang dari 3 biji batu, ini pada ketika istinja. Dia juga melarang daripada kita menggunakan raji', yakni tahi binatang, tahi binatang yang kering ataupun tulang binatang. Itu beberapa perkara yang disebutkan oleh Salman. Dalam riwayat satu lagi, dalam riwayat Abu Hurairah disebutkan Rasulullah SAW bersabda, innama ana lakum bimanzilatil walid. Aku bagimu menepati atau seperti ayah. Aku mengajar kamu, yakni seperti ayah. Dalam hadis Salman, Nabi SAW ajar orang-orang Islam segala benda, segala perkara, termasuklah cara buang air besar. Dalam riwayat Abu Hurairah disebutkan, aku bagi kamu seperti ayah. Aku bagi kamu seperti ayah. Baiklah. Dalam Al-Quran Allah SWT sebut, tak ada sebut Nabi SAW ni sebagai ayah, tetapi secara isyarat ada, iaitu an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi itu lebih aula bagi orang-orang mukmin daripada diri mereka sendiri, yakni orang-orang mukmin lebih patut menjaga Nabi SAW daripada menjaga dirinya sendiri lagi. Wa azwajuhu ummahatuhum, dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu kepada mereka. Bila isteri-isteri Nabi itu ibu kepada orang-orang mukmin, bermakna Nabi SAW ayah lah. Hadis yang kedua yang kita baca malam ni,
Abu Hurairah kata innama adalakum bimanzilatil walid, menunjukkan bahawa Nabi SAW mengakui dia tu sebagai ayah bagi kita, tapi bukan ayah yang sebenar. Bimanzilati, sama seperti atau menepati ayah lah, serupa ayah lah. Apa sifat di antara sifat ayah, ibu bapa ni, dia mengajar anak-anak dia perkara-perkara yang kecil-kecil pun dia ajar. Perkara ni tidak diajar oleh pemimpin negara, presiden, khalifah, Perdana Menteri ataupun lain-lain lagi lah. Tidak diajar oleh demo tu, tidak diajar oleh hakim ke dalam mahkamah. Tak. Ini diajar oleh ibu bapa. Daripada hadis ini kita dapat faham bahawa Nabi SAW ni ada beberapa kedudukan dalam hadis-hadisnya. Ada beberapa kedudukannya. Kadang-kadang dia bercakap tu, dia tu sebagai ayah. Ini benda yang kita kena faham. Ramai orang tidak faham. Dengan sebab tak faham tu jadi keliru lah dalam memahami hadis. Ada kalanya Nabi SAW bercakap tu dia sebagai panglima perang. Ada kalanya dia bercakap tindakan ataupun tindakan dia tu sebagai ketua negara, sebagai pemimpin negara. Ada kalanya dia sebagai pendidik. Ada kalanya dia sebagai mubaligh yang menyampaikan agama. Ada kalanya dia sebagai seorang ahli ekologi, psikologi pun ada juga. Banyak perkara yang kita perlu faham. Ulama-ulama kemudian pula perisi, perjelaskan hak ni, hadis ni Nabi SAW sebagai ayah, hak ni sebagai hakim. Walaupun hak dia kata tu, keputusan dia tu tidak dalam mahkamah, di luar mahkamah, tengah padan, dia kata. Dia kata kepada sahabat, ni pertelingkahan yang berlaku di antara dua orang sahabat dia. Sahabat ni tak bui air daripada parit tali air ni masuk ke dalam apa ni, tanah, bahagian tanah kawan dia. Tak bagi. Dia suruh air tu pergi ke tempat dia dulu, tanah dia tu jauh. Nabi SAW Nabi SAW suruh masuk air dekat dia dulu. Lepas pada tu dia tak say juga hak tu, hak seorang lagi. Nabi SAW pun marah, dia suruh sekat, biar masuk air dulu dalam hal ni. Ini keputusan, ini keputusan sebagai hakim tu. Kalau orang lain tak jadi kata lagu tu, tidak berkuat kuasa, dia kena sebagai hakim dalam mahkamah. Itu hukumnya. Kalau zaman kemudian pula dengan pakaian dia pakai apa ni atas kepala dia tu, ataupun pakai serban yang tertentu ke, pakai jubah dia ke, kalau dia pecah jubah tak jadi dah keputusan dia. Itu hak kemudian. Dalam Islam, dalam sejarah Islam ni pun dia terima juga tu, terima juga. Cuma bentuk saja lain. Hakikatnya diterima. Dan hukum-hukum tertentu tak boleh. Dia tak boleh. Kalau hakim pun, dia tu hakim, tapi dia buat keputusan tu kena bunuh orang di luar mahkamah, tak boleh. Atau kena kerat tangan orang, tak boleh. Kena dalam mahkamah. Cukup saksi, cukup apa semua. Bermakna apa-apa yang tersebut dalam Quran, begitu juga dalam hadis, hak tu kita kena perhati. Nabi SAW sebut ni sebagai apa? Sebagai ketua negara ke, sebagai ayah ke, sebagai mubaligh ke, sebagai apa? Kalau sebagai hakim, tengoklah tempat dia. Sebagai ketua negara, kita tidak ketua negara, kita nak keluar pendapat, tak boleh. Tidak akan jadi. Dia sebagai ketua negara baru boleh. Apa-apa yang diputuskan oleh Nabi SAW. Misalnya di zaman Nabi SAW, dia kata ni masalah ihya'ul mawat, menghidupkan tanah mati ke apa ni, sehingga khilaf di antara mazhab ni. Ada yang mengatakan bila saja orang itu menghidupkan tanah mati, man ahya ardam maitatan fahiya lahu, siapa yang menghidupkan tanah yang mati jadi hak dia. Dia pakai hadis tu. Tapi setengah ulama yang lain dia kata tak boleh. Hak ni dengan kebenaran pemerintah, tak boleh pakai umum hadis tu. Patut bila-bila masa dalam kerajaan pemerintah ada, kita pergi pacak
apa ni, buat pagar dalam hutan tu jadi hak kita, tak boleh. Dia kena dengan izin, dengan kebenaran pemerintah. Hadis itu Nabi SAW kata dia sebagai ketua pemerintah, dia sebagai pemerintah, dia tahu keadaan menghendaki begitu, dia kata. Tapi kalau keadaan sudah tidak menghendaki begitu, dia bergantung kepada pemerintah yang lain pula. Di zaman kemudian tidak dibenarkan seseorang itu sewenang-wenang pergi buka tanah lah. Kalau benar kata, utama sekarang ni kalau benar buka tanah, sedap benar lah. Hak mana-mana hak senang tu, hak kaya tu. Dia boleh pergi sodok, buat kata sodok sebanyak mana, nak lagu mana. Untuk jadi sah, jadi hak dia ni nak setara mana, tidak sekadar pacok gitu saja, yalah. Dia boleh buat lebih daripada tu. Dengan sebab itu tak boleh. Dia kena bergantung kepada keizinan pemerintah, kebenaran pemerintah. Bapa yang Nabi SAW kata gitu, di suatu ketika tanah ni terbiar dengan begitu, saya tak ada orang nak usahakan, dah payah kalau usaha pun, sebab tanah tidak subur. Nabi SAW katakan begitu untuk menggalakkan orang ni supaya peluah kawasan negeri, dengan cara memberikan hak. Dengan begitu orang jadi semangat. Tapi pada ketika tanah ni sudah diperebutkan orang, dan tanah pun sudah jadi sikit, terutamanya di negeri-negeri yang memang kecil, penduduknya padat, tak boleh buat lagu tu. Sebab itulah ulama-ulama berbeza pendapat. Dia kata ni Nabi SAW kata ni dia sebagai pemerintah, kita tak boleh nak pakai sewenang-wenang hadis ni, kita pergi sendiri nak buat, tak boleh. Sebab dia kata tu dia sebagai pemerintah, dia kena pemerintah pula hak kata lagu tak dia benar pula atau tidak benar, dia kena pemerintah juga. Tapi di antara keistimewaan Nabi SAW ni, dia bukan sebagai pemerintah, bukan sebagai panglima tentera dan sebagainya, dia juga sebagai ayah. Inilah anak cerita, dia ajar cara buat air, cara apa. Ini sebagai ayah. Kalau kita nak cari pemimpin dalam dunia ni yang ceritakan semua perkara, tak ada. Sebab tu yang anda sebut tadi, kalau pemerintah dia tak cara ada benda-benda ni. Itu beza seorang Nabi dengan pemerintah baik biasa. Nabi SAW walaupun dia memerintah, tetapi benda-benda ni dia ambil kira juga. Dia ambil juga sebab dia sebagai Rasul nak ajar agama ni bukan memerintah saja, banyak luas agama ni. Sebab itu dia kena nyatakan banyak perkara. Itulah mereka sebut Nabi SAW ni ajar segala-gala, dia buat nganyi lah, dia memperolok-olokkan benda tu, tak payah raya pada cara benda lain lah, pada cara benda lain. Dah dia merintah lah. Misalnya kita kata tak boleh lah kata. Maknanya seorang yang alim, yang pandai, walaupun merintah, mana tugas dia tu sebagai orang alim tetap ada. Dia boleh teruskan kerja dia, tugas dia, kerja dia tu sebagai orang alim, bahkan tak jadi tanggungjawab juga, kecuali kalau sudah ramad dah orang, sudah ramad dah, lainlah cerita. Lepas tu dia kata Nabi SAW melarang kami dari menghadap kiblat bighaitin, pada ketika buang air besar ataupun air kecil. Dia tak boleh menghadap kiblat. Baru ni sudah kita bincang dah agak panjang dah tentang menghadap kiblat. Nabi SAW juga melarang kami beristinja dengan tangan kanan. Jadi larang-larang ni kadang-kadang dalam satu hadis, inilah khilaf ulama pula ni. Dalam satu hadis tu, satu bahagiannya, satu juzuk daripadanya, larang itu memberi makna haram. Bahagian yang kedua, larang itu tidak memberi makna haram, memberi makna makruh saja, atau secara beradab dengan maksud nak mengajar adab saja. Ada kalanya begitu. Ada kalanya setengah-setengah ulama tu faham, bila dalam satu hadis tu dia cerita benda ni tidak wajib, tidak sebagai hak mesti, tidak sebagai haram, hak lain-lain pun makna tidak mesti juga. Ini benda khilaf ni. Benda ni kalau kita belajar usul fiqh ke apa, dia ada lah. Tapi kebanyakan ulama mengatakan tidak. Dalam satu hadis pun
ulama-ulama mujtahid dia boleh ambil sebahagiannya dengan makna haram, larang itu. Macam di sini yang kedua larang itu tidak dengan makna haram, tapi dengan makna makruh saja. Dan tidak boleh beristinja dengan kurang daripada 3 biji batu. Mesti kah? Tak boleh. Haram kah kalau kurang daripada 3 biji batu? Tidak. Tidak haram kalau kurang daripada 3 biji batu. Ini menunjukkan tidak semestinya apabila satu bahagian itu menunjukkan haram, mana bahagian yang lain pun haram juga. Bagi orang yang mengatakan haram lah menghadap kiblat tu, bagi orang yang mengatakan haram menghadap kiblat pada ketika buang air besar dan air kecil, adakah istinja dengan tangan kanan dia kata haram? Adakah istinja dengan apa namanya kurang daripada 3 biji batu dia kata haram? Tak boleh. Tak. Misalnya dalam masalah ni, Imam Abu Hanifah dan orang-orang yang sependapat dengan dia mengatakan haram menghadap kiblat pada ketika buang air besar dan air kecil, sama ada dalam bangunan, dalam binaan ataupun di padang, tak boleh. Lepas tu dia tidak kata haram kalau guna kurang daripada 3 biji batu. Dia tidak kata pula, padahal hadis sama. Ini benda kita kena faham. Apa ya dia pakai hak ni dengan makna haram, hak ni tidak dengan makna haram? Ini masalah kemahiran seseorang mujtahid itu, kemahiran dia. Orang lain tak saya pakai lagu tu, itu soal lain. Masing-masing ada cara dia sendirilah. Masing-masing ada cara dia sendiri. Di antaranya hak menghadap kiblat ni, larangan daripada menghadap kiblat ketika buang air besar dan air kecil ni, banyak riwayat-riwayat yang sahih, riwayat-riwayat yang tinggi kedudukannya. Adapun istinja dengan larangan daripada istinja dengan kurang daripada 3 biji batu ni tidak setara tu. Dia tengok pula di tempat lain, ketiga-tiga bahagian ni, keempat-empat bahagian hak sebut dalam hadis ni ada belaka kah? Kau tak ada. Kau ada hak ni saja. Ada hak larang daripada menghadap kiblat kepada ketika buang air besar dan air kecil saja. Sekat tu saja. Dia tengok pula tu. Ini sukar, susah. Ni susah. Kepada orang yang belajar tinggi, memang dia akan nampak lah. Apa ya jadi beza tu. Hak ni dia pakai sebagai haram, hak ni tidak sebagai haram. Apa? Dia kena tengok banyak hadis lah pula. Situlah jadi punca khilaf di antara ulama ni. Ni pakai gini, ni pakai gini. Istinja dengan tangan kanan, yang dimaksudkan larangan daripada istinja dengan tangan kanan itu, yakni pegang zakar dengan tangan kanan, dan sapu dengan tangan kanan, basuh dengan tangan kanan. Basuh tu maknanya kenalah. Hak tu tak boleh. Lepas tu dah larang istinja dengan tangan kanan. Kalau istinja dengan air, istinja dengan air ataupun dengan batu, kita katakanlah dah nak basuh secara langsung tu dengan tangan kiri, bukan? Lepas tu kalau kita nak cuah air, takkan nak cuah dengan tangan kiri juga, cemalah pula bekas tu. Mesti kena guna dengan tangan kanan. Apa maksud larang istinja dengan tangan kanan ni? Adakah tak boleh guna langsung tangan kanan? Tidak. Setengah-setengah ulama, bahkan ulama-ulama besar ni pun dia ada juga buah-buah pelik dia tu. Buah pelik dia tak saya guna dengan tangan kanan kau mana-mana pun. Jadi dah kecil, ambil dengan tangan kiri juga, kesak tu. Tak saya guna dengan tangan kanan. Sehingga banyaklah pendapat-pendapat yang pelik-pelik. Sebenarnya tidaklah sampai berat dan menyusahkan sampai begitu sekali, tidak. Iaitu semestinya bila kita basuh dengan tangan kiri ataupun kita nak serapkan air kencing ataupun najis kita tu dengan batu, kita guna tangan kiri, nak ambil tu dengan tangan kanan. Hak tu tak apa guna tangan kanan di situ, tak apa, tidak secara langsung. Hak tak boleh dilarang di sini secara langsung. Basuh najis tu dengan tangan kanan, ambil air dengan tangan kiri. Tangan kiri tak guna, hak tu hak larang. Ataupun gunakan batu untuk istinja tu dengan tangan kanan, ataupun tisu dengan tangan kanan. Sebab apa larang? Sebab terutamanya pada masa itu air ni kurang. Kalau guna tangan kanan, boleh jadilah terkena sikit sebanyak. Mana kita tahu terkena sikit sebanyak. Apa terkena tu selain daripada ia najis,
kita nak buat makan pula. Biasanya makan pada masa tu makan sekali dalam satu talam. Ini boleh membawa, selain daripada najis, boleh membawa penyakit pula, kuman-kuman apabila kotor kan. Sebab itulah dia suruh jaga sangat tu. Lebih-lebih lagi lah dalam keadaan begitu. Dalam keadaan biasa ni pun kita tak sedap. Kita tak sedap. Kalaulah orang tu kita tidak yakin. Kalau orang Islam kita yakin, dia buat benda ni tentu dia guna tangan kanan. Lepas dia guna tangan kanan pun kita yakin dia basuh molek, bukan orang Islam. Lepas tu kalau katakanlah tidak basuh pun, sekadar kena peluh-peluh gitu je. Tapi tentu sekali kalau ketika nak cuci najis dia tak guna tangan kanan, sekurang-kurangnya lega dah kita kan. Lega dah kita. Tapi kalau kita tidak pasti ajaran kepada satu kumpulan tu, satu umat tu, kita katalah kalau kepada orang Islam ni tidak diajar bagi begitu, boleh jadi dia guna tangan kanan, boleh jadi dia guna tangan kiri. Berasa tak sedap, kembal berasa nak makan kedai dia, mana tahu takut dia basuh pun dengan tangan kanan juga, buat kuih tu pun dengan tangan kanan juga, misalnya. Jadi tak sedap lah. Ni nak mengajar kita cara seni lah, halus nak royak je. Islam tu halus sehingga kalau basuh pun kita tak sewi telitah, mana ada dia ni boleh jadi guna juga tangan kanan. Mana kita yakin dia kalau orang Islam molek belajar molek, dia tak akan guna tangan kanan. Itu makna seni tu. Seni. Walaupun cuci, tapi ini bukan bermakna tangan kanan tu tak boleh guna langsung. Tidak. Setengah orang kan dia tak faham, dia kata tak boleh guna tangan kanan walaupun cuci. Tidak. Susah lah kalau lagu tu. Kita kata kalau nak rati jana lagu mana, takkan pulah sebelah, pusing sebelah, mesti kena dua belah tangan. Walaupun dia pegang dengan tangan kiri pun dah kita yakin kan dia orang Islam. Dia basuh molek dengan sabun, dengan apa, tak apalah. Kita kira gitu. Pasal nak guna tangan kanan saja, gibah rati jana, dia mesti kena guna tangan kiri. Banyaklah tempat-tempat lain kalau kita nak kerak gapo-gapo, dengan tangan kanan pegang, mesti kena pegang juga dengan tangan kiri. Hak maksud sebenarnya nak suruh cuci. Yang tadi yang dia larang sebab pada masa tu. Dan pada masa lain pun lebih baik kita suku. Hak secara langsung tu kita guna untuk kotor tu hak kiri. Hak kanan secara langsung kita guna untuk hak benda-benda yang baik. Dan dia melarang kami daripada menggunakan kurang daripada 3 biji batu. Setengah-setengah ulama mengatakan tak boleh kalau kurang daripada 3 biji batu. Hak Nabi SAW kata ni 3 biji batu ni mesti wajib. Ada juga yang mengatakan begitu, termasuklah Imam Syafi'i yang berpendapat begitu. Dan ramai lagi yang lain, iaitu ni kita tengok dalam Badlul Majhud, dia ada sebut Syaukani dalam Nailul Awtar ada menyebutkan dhahaba Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq wa Abu Thawr ila wujubil istinja wa annahu yajibu an yakuna bi 3 ahjar aw 3 masahat wa idha istanja lil qubul wad dubur wajaba 6 masahat likulli wahidin 3 masahat qalu wal afdal an yakuna bi 6 ahjar. fa in iqtasara ala hajarin wahid lahu 6 ahruf ajza'ahu wa dhahaba Malik wa Daud ila an al wajib al inqa. Ini yang disebutkan di sini beberapa orang ulama ni yang mengatakan wajib istinja dan wajib 3 biji batu, tak boleh kurang. Kalau cuci dengan hak kurang daripada 3 tu pun kena 3 je. Sebab 3 tu, sebab dia kata dalam hadis ni wa alla yastanji ahaduna bi aqal, dia larang daripada kami menggunakan kurang daripada 3 batu. Tak boleh, sekurang-kurangnya kena 3 biji. Tetapi dalam mazhab Syafi'i sendiri pun ashab dia kata kalau sebiji pun kalau boleh cuci dengan 3 bucu kita kata pun sudah memadai. Tetapi asal mazhabnya tidak begitu. Asal mazhabnya adapun Daud dan Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, yang dia mengatakan hak wajibnya inqa, menyucikan tempat itu. Bilangan itu tidak penting. Yang disebutkan bilangan itu sebab kebiasaannya suci dengan 3, kurang daripada tu tak suci kebiasaannya. Tapi kalau boleh cuci tak apa,
kurang pun daripada 3 tu. Kurang daripada 3 tu tak apa. Pada sebut 3, dalam hadis-hadis yang lain disebutkan kalau cuci dengan 4, galakkan buat 5, atau kalau cuci dengan 6 digalakkan 7, yang ni ganjil, witir itu. Ini semua ni Nabi SAW nak tanam akidah tauhid. Siapa ke situ akidah tauhid ni nak tanam. Maknanya dalam hidup kita, dalam dunia ni ada gu dia, ada pasangan dia, ada hak tak ada gu. Wasyaf'i wal watr. Itulah hakikat hidup kita. Tak boleh lari daripada itu. Ada pasangan, ada hak tak ada. Hak tak ada tu apa dia? Hak sebenar Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh kita nak pergi. Kalau malas ada siang, gelap ada cerah. Suka ada duka, sakit, sedap. Dan seterusnya ada lawan belaka, ada pasangan belaka. Hak tak adanya lelaki, ada perempuan. Hak tak adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ni tengok cara Nabi SAW nak tanam tauhid tu. Mana hak tak suruh kita ni, umat Islam ni, iaitu umat yang percaya kepada tak serupa Tuhan. Ada hak tu. Siapa kau peringkat buat nak cuci najis tu pun sisi tu lagi. Begitu juga makan 3 juga, basuh 3 juga, banyak 3. Kalau tidak pun dia ada hak ganjil tu. Apa sebab? Kerana nak tanam hak tu. Dengan sebab itu tak ada dah kemungkinan, walaupun Nabi SAW sendiri kau nak ada bayangan Tuhan kau dia tu, tak ada. Sebab itulah dalam hadis-hadis banyak sekali dijaga. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul abdu. Yes. Sebab apa? Dalam agama lain sebanyak-banyak orang sesat ni, agama lain, hak tu manusia, hak nabi orang soleh tu, hak baik-baik tu akhirnya jadi Tuhan. Sebab tu dia jaga sangat. Jangan ditelajak. Maknanya kasih pun jangan ditelajak. Ini masalah batu. Pas sekarang ni kita tidak guna batu dah. Sekarang ni tidak guna batu. Pasal kita guna makuk tu kan, makuk najis tu, kalau batu jadi kosong bak tu. Jadi kosong bak. Setengah-setengah ulama dia kata mana molek guna batu kau guna air. Bahkan setengah-setengah ulama dulu dia kata guna batu lebih molek untuk lelaki. Ini kalau nak pilih antara dua tu lah, satu nak pilih satu. Ada setengah ulama mengatakan hak batu hak lebih molek. Tetapi hak kebanyakan ulama katanya campur kedua tu lah, air dengan batu. Masalahnya sekarang ni kalau kita nak guna kedua-dua ni, air dengan batu jadi sombak. Sombak tak boleh guna. Hak nak guna lagu mana? Setengah-setengah ulama dia tetap dia beku dengan hak ni, 3 batu atau seumpama itu hak boleh. Kalau hak lain tak boleh. Kalau tisu tak boleh. Terutamanya ulama-ulama dulu kata kertas tak boleh. Dia kata kertas tak boleh tu pasal dulu kertas payah. Lepas tu kertas orang nak menulis, orang tak ada kertas ni macam-macam, ini untuk ni, kertas untuk ni, tak ada. Sekarang ni kertas banyak dan dia buat khusus untuk itu. Dan maksud sebenarnya ulama kata molek guna kedua tu apa sebab? Ada juga ilat dia tu pada kita guna tisu ke atau lain-lain, ada juga, iaitu untuk takhfifkan najis itu, supaya tidak berlumuran sangat di tangan kita tu bila kita basuh. Air pun guna sikit. Apabila kita kesak dulu, bermakna dia banyak dah, tak ada dah hak banyak kita sudah buat, tangan kita pun tidak berlumuran sangat dan air pun tidak guna banyak. Itu faedahnya. Ada juga maksud. Bermakna tisu pun boleh digunakan juga. Tisu boleh digunakan juga. Setengah orang dia kata kena batu ni hak jenis kerah lagu tu, tanah kau hak jenis kerah. Pasal tisu ni lembut dia. Itu dia terlalu terikat dengan perkataan ni. Dia tidak pergi kepada maksud hadis. Kalau pergi kepada maksud hadis, tak timbul masalah tu lah. Dan dia melarang daripada menggunakan raji'. Yang ni tahib binatang, hak kering. Kalau hak basah tu takkanlah nak comor pula, mestilah hak kering, raji' ataupun rauf.
Dan melarang juga daripada menggunakan tulan. Tak boleh, tidak suci. Sebab Ibnu Mas'ud dalam riwayat lain ada sebut, dia bawa pergi kepada Nabi SAW 2 biji batu. Bila Nabi SAW suruh cari batu, dia bawa pergi 2 biji batu, pas tak ada, dia bawa sekeping najis binatang yang kering. Nabi SAW ambil, dia kata, ni tak boleh, ni riksun, kotor, kata. Dia pun buat. Daripada hadis itu Nabi SAW guna 2 biji batu saja. Sebab Ibnu Mas'ud bagi 2. Faham kata 3 ni hak lebih baik. Dah hak biasanya boleh cuci. Kalau orang tu cermat boleh. Tapi kalau kurang daripada 3, 2 tak apa. Itu satu perkara. Yang keduanya, rajin, tahi binatang ni tak boleh digunakan. Sebab apa? Sebab dia najis, kotor. Setengah ulama pula mengatakan sebab dia adalah makanan kepada ternakan ataupun binatang-binatang saudara kita. Saudara kita tu jin. Saudara kita tu jin. Makanan dia. Kalau makanan ayam ke apa tu tidak perlu kita melihara. Ni jin. Di antara makanan dia, binatang peliharaan dia. Rupanya jin ni ada pelihara juga. Ada pelihara juga binatang dia tu. Binatang dia makan ke apa dia? Rajik tadi. Sebab dalam rajik, tahi binatang tu dia ada juga tu. Benih-benih. Hak dia makan ke apa tu. Ataupun tulang. Sebab tulang tu dia menjadi makanan kepada jin tu sendiri. Makanan kepada jin tu sendiri. Sebab itu dilarang. Setengah ulama kata rajik sebab apa tak boleh? Sebab dia najis. Bila kita kena ke tempat yang lembab, dia jadi najis, melaranglah najis. Yang ni najis tidak boleh disucikan dengan najis. Dan azmin itu sebab apa tak boleh? Sebab dia licin, dia tidak kasar. Sebab itu dia kata. Kalau dari segi makanan saudara kita, bukan semuanya hak suci belaka. Hak mana tak suci dia tak boleh makan kah? Hak mana tak suci dia tak boleh makan kah? Ataupun kalau kotor ke dia tak boleh pisah ke cara dia? Semua tulang ada dalam dunia ni daripada orang Islam belaka ke? Tidak. Dia kata bukan sebab itu. Walaupun Nabi SAW ada sebut dalam hadis ini adalah makanan saudara kita, itu nak ajar kepada kita orang Islam, kita kena jaga. Walaupun mereka tidaklah kata tak boleh makan kalau kotor, boleh juga, cuma kita kena melihara lah dia. Kena melihara. Ulama lain kata tidak sabit tu sebenarnya, sebab dia ni licin, tulang ni licin, ataupun kerana dia tu tajam, takut luka pula. Luka punggung tu susah juga. Dia kata sebab tu. Kalau tidak kerana tu tak apa. Dengan sebab tu Imam Abu Hanifah mengatakan tak apa, tulang dia tak apa. Dan tak boleh ni cuma kurang molek lah. Kalau ada orang lain, cari orang lain. Gitu. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada hadis yang kedua, Muhammad bin Ajlan. Hadis Abu Hurairah tu tadi lah. Bila seseorang dari kamu pergi ke tempat buang air, maka janganlah dia menghadap kiblat dan jangan dia membelakanginya, dan janganlah dia bersuci dengan tangan kanannya, yakni menyucikan najisnya dengan tangan kanannya. Dan Nabi SAW menyuruh menggunakan 3 biji batu, dan dia melarang daripada rauth dan rimmah. Hak tadi jugalah, cuma perkataan sahaja lain. Rauth itu pun tahi binatang, rimmah itu tulang juga, tulang-tulang yang sudah hancur, tulang-tulang lama. Lepas tu hadis yang ke-9, hadis Musaddad bin Musarhad daripada Abi Ayyub riwayatan. Dia sebut riwayatan daripada Abi Ayyub riwayatan, qala idza ataitum al-ghaid fala tastaqbilul qiblah. Qala tu siapa kata? Ini kita nak dah kita belajar kita Abu Daud ni sekali dengan sanad dia, moleklah kita ambil tahu benda-benda tu juga. Dia kata riwayat daripada Abi Ayyub riwayatan. Qala, katanya. Nya tu siapa? Katanya tu. Kata Abu Ayyub Al-Ansari ke kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tak jelas itu.
Tak jelas itu. Tetapi bila kita faham istilah, dalam kitab-kitab hadis dia guna riwayatan. Bila dia sebut riwayatan lagu tu, bermakna riwayat itu adalah riwayat marfu'. Maknanya dia angkatkan, dia dapat benda ni daripada Nabi SAW. Bukan dia kata sendiri pendapat dia, tidak. Bahkan ia berasal daripada Nabi SAW. Jadi qala tu boleh kita kata di sini Nabi SAW yang berkata begitu. Bila kamu pergi ke tempat buang air, maka janganlah kamu menghadap kiblat. Hak ni kata ni Nabi SAW sendiri kata, bukan Abu Ayyub kata. Kita tahu mana riwayatan. Perkataan riwayatan itu menunjukkan dia meriwayatkan hadis ini secara marfu', yakni di atas dia tu Nabi SAW. Zahirnya hadis ini mauquf, tetapi mauquf orang panggil fi hukmil marfu', yang tarafnya marfu'. Hadis ini mauquf, terhenti sekat sahabat kira-kiranya zahirnya, tapi dia tidak terhenti sekat sahabat. Dia mesti dah apabila ada sebut riwayatan itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya ada apa ni di antara lafaz hak marfu' lagi menunjukkan hadis itu hadis marfu', walaupun diriwayatkan daripada orang bawah lagi. Di antaranya kata-kata tabi'i. Misalnya seorang tabi'i, dia meriwayatkan daripada seorang sahabat, yarfa'ul hadis, dia kata. Misalnya seorang tabi'i, dia meriwayatkan daripada seorang sahabat, lepas dia sebut nama sahabat tu, dia kata yarfa'ul hadis, yakni sahabat itu mengangkat hadis ini. Mengangkat hadis ni yakni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis marfu' juga tu. Ataupun dia kata yarwihi, seorang tabi'i dia riwayat daripada seorang sahabat, dia pun kata yarwihi, ataupun yunmihi, ataupun riwayatan. Seperti ini riwayatan, ataupun yablughu bihi. Ini seorang tabi'i itu dia kata daripada sahabat yablughu bihi, yakni dia sahabat itu menyampaikan hadis itu. Atau rawahu, ini semuanya sirah-sirah orang panggil rafa', sirah rafa'. Jadi hadis hak lagu ni orang panggil hadis mauquf fi hukmil marfu'. Hadis yang terhenti setakat sahabat, tetapi hukumnya, hak sebenarnya, hakikatnya ialah hadis marfu'. Yang ni benda ni sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak terhenti setakat sahabat sahaja. Itu di antara lafaz-lafaz dia. Dalam kitab-kitab usul hadis, kalau kita belajar, dia ada sebutlah benda-benda tu. Di sini dia kata tapi kamu menghadap ke arah timur atau ke barat. Ni bagi orang yang duduk di Madinah. Tapi kalau kita macam kita di sini, ke arah barat itu kiblatnya, kita tak boleh menghadap ke arah barat lah, ataupun menghadap ke arah timur. Kalau kita menghadap ke arah timur berarti membelakangi kiblat. Kita kena menghadap ke arah utara ataupun selatan kita. Tapi bagi mereka ini, dia suruh menghadap ke arah timur atau barat. Ini mengikut keadaan lah, keadaan orang yang duduk di tempat masing-masing. Kata Abu Ayyub, kami pun sampai ke Syam, kami dapati ni kita sudah bincang dah dulu, sudah bincang. Wabihi qala, hadis yang ke-10, wabihi qala hadatsana Musa bin Ismail qala hadatsana Wahib qala hadatsana Amr bin Yahya an Abi Zaid an Ma'qil bin Abi Ma'qil Al-Asadi qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastaqbil al-qiblatain bi bawlin aw gha'itin. Qala Abu Dawud wa Abu Zaid wa maula Bani Tha'labah. Ini hadis ni seterusnya. Hadis ni melarang daripada menghadap dua kiblat. Ini pegangan orang yang mengatakan kiblat ni bukan Kaabah saja, tak boleh menghadap, Baitul Maqdis pun tak boleh juga, walaupun kiblat itu sudah mansuh.
Tak boleh juga. Ada ini pendapat sebahagian daripada ulama berpendapat begitu. Inilah hadis dia, dia pegang. Golongan lain apa tak pegang dengan ni? Dia kata hadis ni dhaif. Pula hadis ni dhaif. Pasal apa? Sebab Abu Zaid tu siapa? Abu Zaid tu majhul, tidak diketahui. Dia kata qala hadatsana Amr bin Yahya an Abi Zaid. Siapa Abi Zaid? Ali ibn al-Madini mengatakan laisa bil ma'ruf, tidak ma'ruf, tidak dikenali. Dalam Taqrib Hafiz Ibn Hajar mengatakan majhul. Bila begitu hadis ni jadi dhaif. Apabila dhaif tak boleh pakai. Tak boleh pakai. Hak boleh pakai yang menghadap kiblat hak ada ni, menghadap kepada Baitul Maqdis tu tak apa kalau menghadap kepada Baitul Maqdis. Mengikut kebanyakan ulama. Tapi ada juga ulama yang mengatakan sampai sekarang ni pun tak boleh menghadap kepada kiblat tu pun, Baitul Maqdis tu tak boleh juga. Sebab dia kata qala Abu Daud wa Abu Zaid huwa maula Bani Tha'labah. Abu Daud ialah maula Bani Tha'labah. Abu Daud tidak komen. Abu Daud tidak komen hadis ini. Dia tidak kata begini-gini. Bahkan dia kata Abu Zaid itu siapa? Maula Bani Tha'labah. Yang ini ma'ruf di sisi dia. Ma'ruf di sisi dia. Orang lain kata tidak ma'ruf di sisi dia. Tapi bagi Abu Daud, dia kata diketahui. Ini masalah khilaf lah. Seterusnya ini riwayat daripada Marwan Al-Asfar. Dia kata saya melihat Ibnu Umar mendudukkan untanya menghadap kiblat, lepas tu dia kencing menghadap kepada unta. Yang ni sudah ada hadangan lah di antara dia dengan kiblat. Saya pun kata wahai Abang Abdurrahman, bukankah telah dilarang dari berbuat begitu? Dia kata ya, tetapi dilarang hanya di tanah lapang. Bila sudah ada di antara engkau dengan kiblat sesuatu yasturuk yang menutup engkau atau menghalang engkau, fala ba'sa, tidak mengapa. Tidak mengapa. Hadis ini menjadi alasan kepada orang yang mengatakan kalau dalam binaan, dalam bangunan atau ada dinding depan, kalau tidak dinding pun binatang ada yang menghadang seseorang itu, tidak kata terbuka depan dia tu, menghadap kiblat tak apa, membelakangi kiblat pun tak apa. Hadis inilah pegangan dia. Hadis ini pegangannya. Pasal apa? Kebanyakan ulama mengatakan Abu Daud senyap, dia tak kata apa. Lepas dia mari hadis ni dia tak kata apa. Tetapi kita tengok orang lain pula. Apa dia tak terima hak ni? Kita tengok orang lain pula. Kita tengok dalam sanad ni hadatsana Safwan bin Isa thiqah anil Hasan bin Zakwan. Hasan bin Zakwan. Cuba tengok nama Hasan bin Zakwan dalam sanad ni. Hasan bin Zakwan Abu Salamah Al-Basri, saduq yukhti'u. Dia ni saduq yukhti'u, melakukan kesilapan dalam meriwayatkan hadis. Dha'afahu kathirun minal muhaddithin. Ini dalam kitab ni lah, dalam kitab ana pakai ni. Ramai daripada ulama hadis mengatakan dia ni dhaif. Wa rumiya bil qadar, dan dia dituduh berfahaman qadari, berfahaman qadariyah. Wa kana yudallisu, dan dia melakukan tadlis. Tadlis ini dia selalu sembunyikan, tak wayak orang di antara dia dengan orang di atas dia, macam di sini. Hasan bin Zakwan meriwayatkan daripada Marwan Al-Asfar. Ni Hasan bin Zakwan telah meriwayatkan secara an-ana, dengan an, bukan dia kata qala atau sami'tu Marwan Al-Asfar. Dia tidak kata begitu, dia kata an. Bila seorang mudallis meriwayatkan hadis secara an-ana, maka riwayat dia itu lemah, tidak kuat. Tidak kuat. Di sini dia melakukan an-ana. Tetapi tak apalah, kita tengok dulu.
Ini Syaukani kata hadis ini boleh dijadikan dalil. Sebab apa? Ibnu Umar kata, mana Ibnu Umar kata ya memang dilarang, tapi dilarang tu dipadah. Mana dia tahu hak larang tu maksudnya macam mana. Dah hak dia buat tu tak termasuk dalam hak larang tu. Sebab hak larang tu mana apabila tidak ada penghadang, tidak ada dinding di hadapan. Kalau ada dinding di hadapan tak apa. Ini menunjukkan hak larang tu dia tahu. Hak tu lebih dulu, hak ni hak kemudian. Kalau kita terima hak tu larang tu, maka hak ni memansuhkannya, ataupun hak ni menjelaskan hak larang tu macam mana, iaitu di tanah lapang. Kalau di dalam tempat yang tertutup tak apa. Berarti dia tahulah Nabi SAW telah melakukan begitu. Kalau tidak dia tak berani, kata dia tak berani buat. Sebab itu dalam riwayat yang lain kita akan jumpa akan datang, dia tengok Nabi SAW membelakangi kiblat ketika duduk buang air. Apabila membelakangi kiblat, yakni Kaabah, dia menghadap kepada Baitul Maqdis. Hadis itu juga menunjukkan hak larangan menghadap kepada Baitul Maqdis itu tak ada, tak boleh pakai. Lepas tu membelakangi kiblat, Nabi SAW sendiri buat. Lepas tu Abu Daud buat mari hadis ni, lepas tu dia diam. Ulama faham kebanyakan dalam Abu Daud, dalam mukaddimah dulu kita sudah royak dah juga, bila Abu Daud diam apa maksudnya. Bila Abu Daud diam, sekurang-kurangnya hadis itu adalah hadis hasan, boleh dipakai untuk menentukan hukum dalam agama. Sekurang-kurangnya hadis itu hasan. Abu Daud wa mari wasakata anhu waqad sahha anhu, memang sah diriwayatkan daripada berkenaan dengan Abu Daud ini, dia tidak akan diam illa ma huwa salih lil ihtijaj. Dia tidak akan diam kecuali apabila hadis itu memang boleh dijadikan hujah. Begitu juga Munziri dia juga tak komen hadis ini, dalam takhrij sunan dia. Hafiz Ibnu Hajar dalam Talkhisul Habir mari juga ada ni, walam yatakallam alaihi bi syai', dia tak kata gapo juga. Dalam Fathul Bari Hafiz Ibnu Hajar kata akhrajahu Abu Dawud wal Hakim bi isnadin hasan. Yani Hafiz Ibnu Hajar hukum selalu dengan mengatakan hasan. Pasal apa? Pasal Abu Dawud dia. Qultu sukutul muhaddithin alaihi wa qaul al-hafiz isnaduhu hasan ajib. Pula ni bantahan. Kadang-kadang satu hadis tu kumpulan ni kata dia hasan, kumpulan ni pula kata tidak, dia boleh khilaf. Ini kita kena faham, dia boleh khilaf. Sebab tu hak ni pakai, hak ni tak pakai. Misalnya di sini pengarang Bazlul Majhud dia kata ulama-ulama hadis senyap ni, ulama-ulama hadis dia sebut tadi Munziri, orang-orang ni dia sebut senyap. Dan Hafiz Ibnu Hajar pula kata isnad dia hasan ajib, pelik. Pelik. Pasal apa? Pasal Hasan bin Zakwan, perawi hadis ini, dha'afahu kathirun minal muhaddithin. Ramai ulama hadis kata dia dhaif. Bagaimana boleh dijadikan hujah bila seorang itu dhaif? Seorang perawi itu bila dhaif, bagaimana nak dijadikan hujah? Misalnya Ibnu Ma'in dan Abu Hatim mengatakan dhaif dia ni, Hasan bin Zakwan. Abu Hatim dan Nasai juga kata laisa bil qawi, tak kuat tu dhaif. Yahya bin Ma'in mengatakan sahibul awabid. Hasan bin Zakwan ni orang yang selalu buat mari cerita pelik-pelik. Awabid ni hak tak berapa lekat nak pegang. Munkarul hadis, seorang yang munkarul hadis. Bila ulama hadis kata munkarul hadis, makna dia tu perawi dhaif lah. Dia meriwayatkan sesuatu yang bercanggah dengan orang lain yang siqah, dan dia dikatakan dhaif. Yahya bin Ma'in kata. Ibnu Abid Dunya mengatakan laisa indi biqawi, bagi saya dia tidak kuat. Imam Ahmad mengatakan ahadithuhu abatil, hadis-hadisnya abatil, karut. Amr bin Ali
berkata Yahya meriwayatkan hadis daripadanya, Yahya bin Ma'in, dan saya tidak melihat Abdurrahman meriwayatkan hadis daripadanya sama sekali. Abdurrahman bin Mahdi tak ada meriwayatkan hadis daripada dia. Tengok, ini bermakna hadis ini ialah hadis yang khilaf tentang kedudukannya. Sebahagian ulama mengatakan hasan. Sebab apa? Sebab Abu Daud senyap, Mundhiri senyap, Ibnul Qayyim pula senyap. Apa kalau dia senyap, 2-3 orang ni senyap, ulama-ulama kata hadis itu boleh dipakai, boleh dibuat hujah. Tapi golongan yang satu lagi kata tak boleh. Tak boleh. Adakah semestinya bila Abu Daud tu senyap, hadis tu boleh pakai? Lepas tu kalau Mundhiri senyap, Ibnul Qayyim senyap. Dulu anda sudah sebut dah dalam mukaddimah dulu. Ada juga beberapa hadis yang mana ketiga-tiga orang ni tak kata apa, tetapi masih dhaif lagi. Termasuklah hak ni. Pakala ada hak kata dia ni kuat, sekurang-kurangnya dia perawi yang diperselisihkan. Mana hak ni kata dia kuat, hak ni kata tidak kuat. Sekurang-kurangnya bagi orang yang mengatakan dia ni tidak kuat, tak sahih dah lah bagi dia. Tak sahih dah. Ramai sahaja hak sebut dia ni tidak kuat. Hak ni dia kata pelik ni Hafiz Ibn Hajar ni buat apa? Sebab apa? Pengarang Bazlul Majhud ni dia orang Hanafi, Hafiz Ibn Hajar orang Syafi'i. Tu dia. Bapa Hafiz Ibn Hajar tak ayak ni, dia kata apa? Pasal sesuai dengan mazhab dia agaknya. Dia kata lagu tu mazhab dia kalau ada dinding tak apa. Lepas tu ada sikit-sikit lebih kurang perawi ni tak apa kejap pun dia pelepah. Dia kata tak sih lagu tu, dia kata tak sih, tak aci. Tak aci dia tak sih. Kalau di tempat yang lain, sebab itulah ada juga mana ramai ulama-ulama mazhab lain lah, dia tidak setuju dengan Hafiz Ibn Hajar ni. Dia kata banyak tempat kalau tempat menyokong mazhab dia, dia akan kuat. Dia akan hak menyokong mazhab lain, perawi tu hak sikit-sikit, halu-halu dia kaji lagi. Hak ni apa dia tak sebut? Ni di antara kritikan ulama terhadap Hafiz Ibn Hajar. Walaupun Hafiz Ibn Hajar tu orang kuat, orang hebat, tapi hebat pun orang lain pun tidak kurang juga. Kita kena ambil kira jugalah, kena ambil kira. Baiklah. Ini bab keharusan ataupun kebenaran berbuat begitu. Abu Daud mari umumnya hadis yang larang, hak ni pula boleh pula. Riwayat daripada Abdullah bin Umar, katanya saya naik atas belakang rumah ataupun atas bumbung rumah. Saya tengok Rasulullah SAW berada di atas 2 biji bata dengan menghadap kepada Baitul Maqdis untuk qada hajatnya. Bila menghadap kepada Baitul Maqdis bermakna dia membelakangi Kaabah. Ini makna membelakangi Kaabah tak apa. Menghadap Baitul Maqdis tak apa, boleh. Dari sini tak ada sebut pun dinding-dinding apa, tak ada sebut. Tak ada sebut dinding-dinding apa. Orang-orang Hanafi kata hadis ni tidak setara hak tadi. Hadis Abu Ayyub tu ada dalam Bukhari Muslim. Hak tu, hak ni banyak lagi takwilah dia. Banyak lagi takwilah. Di antaranya hak dia guna logik dia. Abdullah bin Umar naik ke atas tu. Nabi SAW dia duduk buai, dia duduk sorak tempat sunyi kita kata. Bila dia naik, Nabi SAW terkejut, dia pusing. Terkejut. Pak Ibnu Umar tengok pada masa dia pusing tu, masa dia pusing tu kebetulan menghadap kiblat, menghadap kepada Baitul Maqdis ni. Sebenarnya dia tidak tuju menghadap kepada Baitul Maqdis dan membelakangi Kaabah. Tetapi Ibnu Umar tu nampak, Pak Ibnu Umar dia tengok sekali lah gitu je. Adakah dia tengok lama gitu? Takkan lagu tu. Tengok orang duduk buang air, mesti dia tengok sekali lalu. Dia pun faham. Tak apa. Hak Nabi SAW menunjuk tak apa membelakangi kiblat. Bila membelakangi kiblat tak apa, menghadap kiblat pun tak apa. Hak kiblat Baitul Maqdis ni tentu dah tak apa. Dia faham begitu Ibnu Umar. Orang lain pun terima hak dia. Tak apa.
Sedangkan orang lain kata hak ni perbuatan Nabi SAW. Hak tadi hadis Abu Ayyub tu Nabi larang. Nabi kata jangan kamu menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Hak ni dia perbuatan dia boleh jadi khusus dengan dia, khususiah untuk dia. Pas Nabi SAW ni lebih mulia lagi, lebih besar lagi kedudukan daripada Kaabah. Tak kira dia tu. Tak kira dia. Tak boleh, tak sedap, tak kemah tu. Tapi Ibnu Umar faham. Bila dia faham begitu, Nabi SAW pernah dia pakai hak tu. Tapi nak pakai hak tu pun tak apa. Ini benda khilaf. Benda khilaf ni tak apa nak pakai. Cuma dari segi hujah tadi, nak cerita dari segi hujah. Hak tu hadis qauli, hak ni hadis fi'li. Hadis fi'li ni hak Nabi SAW buat. Hadis fi'li ada kemungkinan tadi lah, kemungkinan khusus untuk Nabi SAW. Kemungkinan dia dia pusing ke, cuba nak menyembunyikan diri dia. Pada ketika itu Ibnu Umar tengok dia menghadap kepada kiblat. Bukan dia menghadap kiblat sengaja. Boleh jadi belakang, ada kemungkinan. Bila hadis itu ada ihtimal, ada kemungkinan begitu, kemungkinan begini, tak boleh nak pegang lah, tak sedap nak pegang. Tapi kalau hak tadi dia larang. Dengan sebab itu hak saya eloknya bagi anak lah, kita kena melera lah, kena melera juga mazhab lain. Yang ni arkitek kita, engineer kita, kita nak buat rumah, hak semolek-moleknya kita rancang selalu dah. Biar bilik air tu, jamban tu jangan menghadap pada kiblat atau belakangi kiblat. Biar ada beza dengan bangunan orang kafir. Biar ada beza. Sekurang-kurangnya hak molek kok mana-mana. Orang lain kata molek. Memang kalau tak menghadap kiblat tu lebih molek. Walaupun mana di sebalik dinding ke apa pun tentu lebih molek tu. Ada hak semoleknya kita jaga lagu tu. Jaga. Biar ada beza. Maknanya bilik air kita tu dengan bilik air bukan orang Islam. Dari segi seni bina kita tu, di antara ciri-ciri dia nya lagu tu. Walaupun tidak wajib mengikut setengah mazhabnya, tak apa. Sudah dalam bangunan ke apa tu sudah ada dinding tu. Tak dia kata kalau nak kira ada dinding itu tidak nanti dinding ni. Kita duduk ni negeri kita tu laut lagi dinding dia nya. Bukit-bukar lagi dindingnya, banyak dah dinding tu. Kalau nak kira padai pun kalau nak kira tak boleh juga. Dia kata padai tak boleh tu kalau nak kira ada dinding. Dia buat begitu tu. Hadis orang-orang yang kata boleh membelakangi Kaabah, membelakangi kiblat ke apa, di antaranya hadis-hadis ni. Hadis-hadis ni. Tetapi yang paling sahih dalam bab ini tak boleh lawan hadis Abu Ayyub. Tak boleh lawan. Yang paling sahih, paling tinggi kedudukan sanadnya, tak boleh lawan tu. Dengan sebab itu eloklah, moleklah kita melera lah, kita melera. Tujuan kita mengaji hadis ni, di antara kelebihannya kita tahu mazhab ni ada kalanya baik kita melera. Misalnya kalau dalam bab ambil air sembahyang, kita tahu mazhab Syafi'i kalau cuai sikit rambut tak apa dah, cuai sikit 2-3 helai rambut tak apa dah. Tetapi mazhab Malik tak boleh, kena rata ni, kena rata kena habis ni, pakai depan pakai belakang. Dah kita tahu, moleknya kita jagalah seboleh-boleh. Seboleh-boleh kita jaga. Kecuali dalam keadaan yang perlu kita nak tak sewi basah sangat, kita nak sikit, lain lah cerita. Tapi kalau boleh kita jaga. Seterusnya riwayat daripada Muhammad bin Bashar, Wahab bin Jarir qala haddatsana abi qala sami'tu Muhammad bin Ishaq yuhaddithu an Aban bin Salih an Mujahid an Jabir bin Abdullah. Dia kata Nabi SAW melarang kami menghadap kiblat pada ketika buang air kecil, dan saya melihatnya setahun sebelum baginda SAW wafat, dia menghadap kiblat. Saya melihat Nabi SAW, kata Jabir, setahun sebelum dia mati dia menghadap kiblat. Ini di antara alasan orang yang mengatakan bahawa menghadap kiblat diboleh. Tak apa. Di sini dia tak ada ayat. Di balik dinding ke, dalam binaan ke, dalam itu tak ada ayat. Mana secara mutlak boleh. Jadi orang-orang yang pegang, yang mengatakan boleh tidak menghadap kiblat atau membelakangi kiblat di padai pun boleh. Di antara pegangan dia hak ni. Lepas tu hak lain-lain dia kata sudah mansuh semua. Mansuh dengan hak ni sebab dia royak ni setahun sebelum dia mati. Hak lain tu dulu lagi, cerita dulu lagi. Maknanya hadis ini
memansuhkan hak dulu. Cuma masalahnya dalam hadis ni ada Muhammad bin Ishaq. Pula dah. Ada Ibnu Ishaq. Ni Wahab bin Jarir ada sebut tu thiqah. Qala al-Hafiz bil Tahzib qala al-Ajli Basri tabi'i thiqah kana Affan yatakallamu fih. Affan mempertikaikannya. Ibnu Hibban kata kana yukhti'u, dia selalu melakukan kesilapan. Ahmad mengatakan ma rawa Wahab qattu an Syu'bah. Wahab ni tak pernah dia beriwayatkan daripada Syu'bah. Tak ada. Muqaili berkata di sini ada juga orang yang beriwayatkan daripada Syu'bah, tapi kita tak ada nampak dia dulu dekat Syu'bah dulu. Dia sindir kepada ni, dia perli, dia sindir kepada Wahab. Maknanya Wahab ni ada cerita dia ambil daripada Syu'bah. Sebenarnya dia tak ambil. Dia tak belajar dengan Syu'bah. Itu perkara mana ulama pertikai. Dia kata ayah saya cerita kepada saya, Wahab bin Jarir. Jarir lah ayah dia, thiqah, tetapi dalam hadis dia daripada Qatadah dha'f, walahu awha min qibali hifzi. Dari segi hafalan dia ni banyak keliru dia ni. Dan di akhir hayat dia bercelaru fikirannya, tetapi dia tidak meriwayatkan hadis pada ketika celaru fikiran dia tu. Ibnu Ma'in pula mengatakan dia thiqah kecuali dalam riwayat dia daripada Qatadah. Bukhari kata rubama yahimu fi syai', kadang-kadang dia ada keliru juga. Ada Wahab. Dia kata saya mendengar, Jarir ni ayah kepada Wahab, saya mendengar Muhammad bin Ishaq bin Yasar. Ini Ibnu Ishaq, Imamul Maghazi, yang ini dianggap orang sebagai Imamul Maghazi. Ulama berselisih fi jarhihi wa ta'dilihi, tentang jarh dan ta'dilnya, sehingga Yahya bin Katsir dan selainnya mengatakan sami'na Syu'bah, kami dengar Syu'bah kata Ibnu Ishaq ni Amirul Mukminin fil hadis. Bukan main tu, tinggi tu, Amirul Mukminin dalam hadis, Syu'bah kata. Tapi Nasa'i dan lain-lain kata laisa bil qawi, tak kuat. Daraqutni kata la yuhtaju bihi, tak boleh dibuat hujah. Sulaiman At-Taimi kata kadzdzab. Wuhaib kata saya mendengar Hisham bin Urwah berkata kadzdzab. Abdurrahman bin Mahdi kata Yahya bin Sa'id Al-Ansari dan Malik mentajrihkan Ibnu Ishaq. Yahya bin Adam kata Ibnu Idris cerita kepada kami, kata dia saya berada dekat Malik, tiba-tiba orang kata kepada dia, Ibnu Ishaq berkata kemukakan kepadaku ilmu Malik, saya nak uji ya. Malik pun kata tengok kamu, kata dia kepada salah seorang dajjal ni, kata dia. Wuhaib berkata saya bertanya Malik tentang Ibnu Ishaq. Imam Malik menuduhnya, mana mempertikaikannya. Bahkan ada diriwayatkan daripada Imam Malik, dia kata kalau saya nak bersumpah di antara Hajarul Aswad dengan pintu Kaabah, saya boleh bersumpah, saya berani bersumpah bahawa Ibnu Ishaq ni kadzdzab, pendusta besar. Rumiya bit tasyayyu' wal qadar, dia ni dituduh berfaham Syiah dan qadar. Lepas tu dia ni Ibnu Ishaq ni riwayat daripada siapa? Yuhaddithu an Aban, meriwayatkan daripada Aban bin Saleh bin Umair bin Ubaid Al-Qurashi. Ibnu Ma'in, Ijli, Yaqub bin Syaibat, Abu Zur'ah dan Abu Hatim mengatakan dia ni thiqah. Ibnu Abdul Bar dalam Tamhid mengatakan hadis Jabir laisa sahihan, tidak sahih, kerana Aban bin Saleh dhaif pula. Pasal Aban bin Saleh tu dhaif pula. Ibnu Hazm dalam Muhalla selepas mengemukakan hadis ini, dia kata Aban itu tidak masyhur, tidak terkenal, intaha. Tetapi ini adalah satu kekeliruan dan kelalaian daripada mereka, kesilapan mereka, kerana tidak ada sesiapa pun sebelum mereka ini, sebelum Ibnu Abdul Bar dan Ibnu Hazm mengatakan Aban ini dhaif. Tetapi Damun ni kata dhaif. Ibnul Qayyim dalam Tahzibus Sunan, dia kata hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. Syaukani mengatakan
Tirmizi mengatakan hasan, dan dinukilkan daripada Bukhari tashih hadis ini. Tapi Imam Bukhari bila dia tashihkan hadis ini, tentu dia tidak melalui Ibnu Ishaq, sebab dia tak ambil daripada Ibnu Ishaq, daripada tarik lain lah. Dan dia mengatakan, Bazzar mengatakan hasan, Ibnu Sakan mengatakan sahih. Imam Nawawi tawakuf, tak berani nak kata apa. Pasal apa? Pasal Ibnu Ishaq melakukan an'anah adalah riwayat ni. Tapi dalam riwayat Ahmad dan Abu Daud, dia sarah bit tahdits. Ibnu Ishaq yuhaddithu. Di sini macam ada dah kita baca ni. Muhammad bin Ishaq yuhaddithu, menceritakan. Tapi Ibnu Abdul Bar mengatakan hadis ini dhaif kerana Aban bin Saleh. Dan Ibnu Qayyim mengatakan dhaif. Inilah hadis ini. Baik, kalau kita terima hadis ini sahih sekalipun, ini boleh jadi ini hadis fi'li, hak Nabi SAW buat, lakukan. Hak dia lakukan, boleh jadi ini khusus dengan dia. Kalau kita kata ini sahih sekalipun, tidak jelas lagi. Bukan bermakna orang lain boleh, tak bermakna begitu. Sebab ini hak Nabi SAW sendiri buat. Hak dia buat boleh jadi khusus untuk dia. Kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan bahawa ini tidak khusus dengan dia, bahawa ini tidak khusus dengan dia. Kalau ada dalil, maka adalah dalil lainnya, dalil lain-lain, di antaranya yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Kalau dalam kitab kita ni muka surat 31, Nabi SAW kata hawwilu maq'adati nahwal Ka'bah. Aisyah cerita ada orang siapa tak sih ni, buang air menghadap kiblat, menghadap Kaabah. Nabi SAW kata, siapa begitu ni? Pusing tempat duduk aku tu menghadap kiblat. Nabi SAW kata, tempat duduk dia buang air tu biar menghadap kiblat. Apa lagu tu? Ni dalam hadis Ibnu Majah. Imam Nawawi dalam Syarah Muslim kata isnaduhu hasan, dan Ibnul Humam orang Hanafi dalam Fathul Qadir mengatakan hadis ini sahih. Bermakna ada juga hak sahih tu. Kalau Imam Bukhari orang ni kata sahih, hak boleh menghadap kiblat ke apa ni, ada juga hak sahih. Tetapi adakah hak ni pun setara kah dengan Abu Ayyub? Tidak setara. Tidak setara juga. Bahkan hak ni kalau kita baca dalam kitab Ma'arifus Sunan, Maulana bin Nuri itu tulis, dia bahas lagi hadis Aisyah ni. Tetapi ke mana-mana pun ada juga ulama mengatakan hasan, seperti Imam Nawawi kata hasan, Ibnul Humam kata sahih. Walaupun orang lain pertikaikan hadis Aisyah tu pasal diriwayatkan oleh Iraq itu katanya tidak sabit dia bertemu dengan Aisyah. Bermakna hadis itu munqati'. Bila munqati' dhaif, kena bukti dulu waktu tu. Apa banyaklah bahasnya, perbahasan banyak. Baiklah. Ini kalau kita terima hadis Ibnu Majah ni, Nabi SAW suruh pusing. Kita faham. Baru ni anda sudah sebut dah. Kadang-kadang Nabi SAW tekankan sesuatu tu untuk nak tanam sesuatu ajaran, untuk nak ta'zim, nak ihtiram Kaabah. Sampai satu masa bila sudah dah tak ada maksud dah lah, tak apa dah, bila sudah faham dah, serupa dengan masalah ambil air sembahyang ke apa, bila makan ke tu, baru ni kita sudah sebut dah. Ini cara Nabi SAW. Dia tak sibuk, tak sub, tak tentu pasal. Kalau kita terima hadis ini, boleh kata gitu. Maksud Nabi SAW nak tukar tu, janganlah sampai kita anggap dalam keadaan tak faham apa satu pun tak boleh. Kena faham apa maksud sebenarnya. Yang aku nak seseolahnya, yang aku naknya iaitu ihtiram dan ta'zim Kaabah, ta'zim sya'airillah, syiar Allah. Hak tu kena. Bila Quran ini, bila Quran katakanlah Quran ini kitab suci, kita kena hormatlah dia, biar reti hak tu. Benda-benda hak agama ni biar reti. Jangan kita tak faham benda-benda seumpama itu. Bila Quran kita kata kita tak boleh nak belunjuk ke pada dia, kita tak boleh nak letak bawah kitab lain dalam Quran, walaupun tak ada dalam hadis, tapi kita kena faham lah. Sebab masalah Kaabah, apa maksud Nabi SAW nak rakyat ke dia, nak suruh kita hormatlah benda-benda syiar ni, benda-benda rujukan kita dalam agama, tempat kiblat kita,
atau rujukan kita, kita kena hormat, kena jaga molek, kena letak pada kedudukan dia. Tak kena apabila kita anggap benda ni kecil, tak kisah. Jangan buat macam tu lah. Inilah maksudnya. Walau bagaimanapun hadis-hadis ini adalah menjadi pegangan kepada masing-masing lah. Menjadi pegangan kepada masing-masing. Dan kena ingat seperkara kena ingat kaedah. Kita mengaji ni kena faham kaedah baru mudah. Kalau tak faham kaedah payah lah. Kaedahnya gapo? Apabila dalam sesuatu mazhab hak sahih lah, hak sahih, terutama ada dalam kitab ataupun yang dinukilkan daripada pengasas mazhab itu dengan sahih, dia terima sesuatu amalan, bermakna bagi dia ada hadis yang sahih atau hasan sekurang-kurangnya. Kita tak boleh kata bid'ah, tak boleh. Kita tak boleh kata bid'ah. Banyaklah misalnya ni. Bila Imam Syafi'i kata kalau dalam apa ni, dalam bangunan, dalam binaan tak apa kita nak menghadap kiblat, nak belakangi kiblat, tak apa. Mengikut Syafi'i, Malik dan ramai lagi orang lain kata tak apa kalau dalam binaan. Lepas tu kalau kita tengok hadis-hadis tadi, nampak tak berapa kuat. Tak berapa kuat. Dia ada hak lain, tarik lain, jalan riwayat yang lain yang kuat. Sekurang-kurangnya hasan. Kalau tidak, dia tidak akan kata boleh. Dia kata boleh tu mesti bagi dia tu ada hadis. Ini kaedah kita kena faham. Orang tak faham ni kadang-kadang dia jadi bercelaru. Misalnya kita kata baca qunut dalam subuh, setengah-setengah orang dia taksub, tak boleh baca qunut dalam subuh. Padahalnya dalam mazhab Syafi'i ada tu, dalam mazhab tu dia ada sekurang-kurangnya hasan. Walaupun dalam Tirmizi seorang sahabat mengatakan itu muhdath, ai bunayya muhdath, itu perkara baru tu, maknanya bid'ah lah, macam bid'ah. Setengah-setengah orang tak faham, dia tu ambil hak tu. Pas semua sahabat kata lagu tu ke? Semua sahabat kata lagu tu ke? Pas tak ada khilaf dah ke benda lain? Benda tu tak ada khilaf dah ke? Bila ada khilaf, Imam Syafi'i pegang satu cara lagu tu. Kita kena faham lagu tadi, dia mesti ada sekurang-kurangnya hasan hadis itu. Kita tak boleh kata hadis semua dhaif belaka, lepas tu dia kata boleh pakai lagu ni. Tak boleh, tak ada. Itu masalah hukum tu, bukan masalah fadilat, masalah apa. Ini masalah hukum ni, haram ke? Kau tidak haram, harus ke? Masalah hukum. Dia mesti hadis itu sekurang-kurangnya hasan. Hak tak jumpa kita itu soal lain. Itu soal lain. Kalau dalam Tirmizi kadang-kadang dia amari hadis dhaif. Tidak bermakna itu saja hadisnya adanya. Sebab itu dalam Tirmizi dia kata wafil bab, dia isyarat dalam bab ini ada hadis daripada orang ni. Boleh jadi hak ulama-ulama pegang apa di dalam mazhab dia tu berdasarkan tarik yang lain, jalan riwayat yang lain. Hak Imam Tirmizi isyarat. Hak dia mari tu dia ada maksud dia sendiri. Bukan Imam Tirmizi hak mari hak paling sahih di sisi dia supaya Imam Bukhari, bukan lagu tu cara dia. Tirmizi hak mari hadis dhaif, dia nak ayat hadis ni ada dengan tarik ni, tarik dhaif ni pun ada juga. Tujuan dia nak ajar kita nak kenal perawi-perawi ni dhaif. Hak dhaif ni ada juga riwayat ni, tapi bukan dia saja yang riwayat hadis tu. Kalau kita sekali kita tengok dalam Tirmizi hadis ni dhaif, apa ada ulama mujtahid yang pegang dengan hadis tu, kita keliru. Dia bukan pegang dengan hak Tirmizi tu orang kemudian dah. Tirmizi tu dia tidak pegang dengan hak tu, tarik lain dia pegang. Sebab tu dia kata tak apa ataupun tak boleh kau misalnya berdasarkan hadis tu hadis sama dah, cuma sanad tu banyak. Imam Tirmizi awak mari satu sanad yang dhaif, kita tak boleh kata hadis tu semuanya dhaif, tak boleh. Dhaif itu sanad itu. Ini kena benda yang kena faham. Babun kaifat takasyuf indal hajah. Sekatu lah nampak tu lah.